Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam ukhuwah, salam kasih Waalaikumsalam. sayang saya ucapkan kepada warga forum sekalian. Tidak dilupakan juga kepada pensyarah pendidikan Islam yang kita hormati, Ustaz Nasaruddin serta ahli-ahli panel undangan kita pada hari yang mulia ini. Bersyukur kita kehadirat Ilahi kerana atas izin dan limpah kurnianya dapat kita bersama-sama berhimpun dalam forum ilmiah bagi membincangkan tajuk forum yang boleh dikatakan agak menarik oleh para panel kita pada hari ini. Jadi topik forum kita pada hari ini ialah berkenaan dengan tajuk derma organ. Satu tajuk yang boleh dikatakan agak jarang sekali dibahaskan dalam kalangan masyarakat, khususnya di negara kita ini. Sebelum saya mulakan perbincangan pada hari ini, saya ingin memperkenalkan terlebih dahulu barisan ahli panel yang akan bersama dengan kita sepanjang tempoh perbahasan langsung. Baiklah, bersama saya adalah dua orang ahli panel yang merupakan pelajar daripada Kolej Matrikulasi Selangor dari kelas S3 K24. Saya perkenalkan dahulu ahli panel kita yang pertama, Saudari Hermisa binti Azman. Apa khabar Saudari Nisa? Sihat ya? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. Walaupun kita sekarang sedang berjihad menuntut ilmu dalam keadaan yang bersama, tetapi masih dipermudahkan urusan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Jadi baik, seterusnya ahli panel kita yang kedua nampak penuh bersemangat di situ. Saudari Nur Fahna binti Azman. Assalamualaikum Saudari Fahna. Baik, saya sihat Alhamdulillah. Alhamdulillah. Apa khabar Saudari di Pahang? Baik-baik saja? Baik saja di sini. Alhamdulillah. Masih bersemangat untuk meneruskan perjuangan sebagai pelajar. Alhamdulillah baik-baik. Jadi, sesi perkenalan dengan ahli panel kita pun sudah. Jadi sebelum saya mulakan perbincangan ini, izinkan saya mengupas terlebih dahulu. Orang kata memberi idea sedikit berkenaan dengan tajuk kita pada hari ini, iaitu derma organ dalam pandangan Islam. Jadi apakah definisi derma organ? Baiklah, penemuan organ adalah proses mendermakan bahagian tubuh seseorang untuk transplantasi setelah meninggal dunia. Transplantasi ataupun pemindahan organ ini adalah suatu bentuk yang melibatkan pertukaran organ atau tisu yang mengalami kegagalan fungsi dengan organ atau tisu yang mampu berfungsi dengan baik. Daripada penerima yang telah meninggal dunia, itu adalah definisi organ dalam konteks yang umum. Dalam agama kita yang serba sempurna ini telah memberitahu bahawa tidak ada istilah putus asa dalam mencari ikhtiar daripada suatu masalah atau penyakit. Sebagai makhluk Allah yang diamanahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengimarahkan muka bumi, manusia seharusnya memanfaatkan akal fikiran yang dianugerahkan bagi menyelesaikan sebarang masalah dan cabaran yang dihadapi. Ini termasuklah dalam soal merawat penyakit. Dengan perkembangan pesat dalam bidang perubatan moden dan pelbagai kaedah rawatan yang telah ditemui dan diperkenalkan, dan sudah pastinya salah satu kaedah rawatan ini adalah rawatan pemindahan organ yang terbukti berjaya merawat pesakit-pesakit yang menghidap masalah kegagalan organ peringkat akhir. Usaha merawat penyakit ini bertepatan dengan hadis sahih berikut yang bermaksud daripada Usamah bin Syarif. Beliau berkata, sekumpulan orang Bedawi bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, bolehkah kami mendapatkan rawatan?" Baginda menjawab, "Ya, boleh. Wahai hamba-hamba Allah, dapatkanlah rawatan kerana sesungguhnya Allah tidak menurunkan sesuatu penyakit, melainkan Dia menentukan pula untuknya penyembuhan atau penyakit kecuali satu penyakit." Dan mereka bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah penyakit itu?" Dan Baginda pun bersabda, "Penyakit tua." Oleh itu jelas sekali pemindahan organ membuka ruang serta peluang yang lebih luas kepada umat Islam untuk mencari ikhtiar menyelamatkan nyawa. Namun demikian, buku cerita saya ingin kongsikan pada sidang forum pada hari ini, yang mana mengikut data yang dikumpulkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia pada tahun 2019, hanya seramai 681
warga Malaysia sahaja yang telah berjaya menjadi penderma organ. Iaitu sebenarnya kalau kita perhatikan di sini tidak sampai 1% pun daripada jumlah warga negara Malaysia. Hal ini menunjukkan kesedaran rakyat Malaysia untuk menderma adalah berada pada kadar yang sangat-sangat menyedihkan. Persoalannya, apakah halangan pendermaan organ dalam masyarakat kita? Jadi mungkin kalau kita telusuri situasi yang sedang berlaku ini, boleh dikatakan yang jelas dan ketara. Ada beberapa faktor yang boleh dikatakan jelas dan ketara. Antaranya adalah dari segi kurangnya pendedahan kepada masyarakat awam, khususnya masyarakat Islam di negara kita berkenaan hukum pemindahan organ. Ramai yang beranggapan bahawa kewujudan teknologi pemindahan organ ini adalah kaedah teknologi adalah kaedah yang tidak relevan dan tidak dibenarkan dalam sisi pandangan Islam. Oleh itu, mari kita sama-sama menelaah topik ini dengan lebih mendalam bersama ahli panel kita. Baiklah, soalan saya kepada ahli panel yang pertama, seperti mana yang kita ketahui, mungkin faktor utama kepada kurangnya kesedaran masyarakat di negara kita, khususnya masyarakat Islam di negara kita adalah kerana kurangnya pendedahan mengenai hukum hakam tentang derma organ ini. Jadi soalan saya adalah, adakah pendermaan organ ini sah di sisi agama? Mohon pencerahan. Okey. Baiklah, terima kasih saya ucapkan kepada moderator kita pada hari ini. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada semua ahli panel dan moderator kita pada hari ini. Okey, selaku ahli panel yang kedua, saya akan bahaskan tentang hukum menderma organ, asas-asas keharusan pendermaan organ dan fatwa yang terdapat di Malaysia. Okey, jadinya seperti yang moderator kita sudah tanya pada saya sebentar tadi, apakah hukum menderma organ dan adakah ianya sah di sisi agama? Baiklah, dalam konteks Islam, hukum mengenai pemindahan dan pendermaan organ ini tidak dibincangkan secara khusus dalam sumber utama hukum iaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Ini kerana pemindahan dan pendermaan organ merupakan perkembangan perubatan yang bermula pada abad ke-20. Walaupun demikian, para ulama Islam sudah membincangkan perkara ini semenjak tahun 1950-an lagi. Di Malaysia, isu pemindahan organ ini mula dibincangkan pada tahun 1960-an apabila Mufti Negeri Perlis mengeluarkan fatwa berhubung isu ini pada tahun 1965. Jadinya secara asasnya hukum pemindahan dan pendermaan organ ini adalah harus kerana pemindahan dan pendermaan organ memenuhi tuntutan memelihara nyawa manusia yang merupakan salah satu daripada maqasid al-syariah iaitu objektif syariah. Yang kedua adalah asas-asas keharusan pemindahan organ. Baiklah, pemindahan organ ini dilakukan bagi tujuan rawatan iaitu pilihan terakhir bagi menyelamatkan nyawa pesakit yang menghidap kegagalan organ peringkat akhir. Kaedah-kaedah fiqh yang diguna pakai dalam hukum pemindahan organ ini berasaskan realiti bahawa pemindahan organ ini dilakukan dalam keadaan yang sangat terdesak. Okey, jadinya antara kaedah-kaedah fiqh yang digunakan ialah segala urusan itu mengikut tujuannya. Okey, dalam kaedah fiqh yang ini, sesuatu perbuatan itu dinilaikan berdasar niat dan tujuan yang dilakukan. Tujuan pemindahan organ adalah bagi menyelamatkan nyawa pesakit dan mampu mengelakkan kemudaratan yang lebih besar dengan melakukan kemudaratan yang lebih ringan. Pemindahan organ tidak dilakukan dengan niat untuk menghina ataupun menyiksa mayat. Sebaliknya, ia dilakukan bagi tujuan menyelamatkan nyawa. Yang kedua adalah kemudaratan perlu dihilangkan. Okey, menghilangkan kemudaratan yang menimpa manusia ialah salah satu matlamat syariah. Dalam konteks pemindahan organ, rawatan ini memenuhi matlamat memelihara nyawa manusia. Ganjaran yang Allah Subhanahu Wa Taala janjikan kepada usaha menyelamatkan nyawa manusia amat besar seperti yang disebut dalam Al-Quran menerusi firman Allah Subhanahu Wa Taala dari surah Al-Maidah ayat ke-32 yang bermaksud, dan sesiapa yang menjaga keselamatan hidup seorang manusia maka seolah-olah dia telah menjaga keselamatan hidup manusia semuanya. Jadinya kaedah ini juga meletakkan supaya keutamaan diberikan kepada usaha menghindar kerosakan berbanding mencari kemaslahatan.
Jadinya seseorang yang masih hidup yang mahu menghindar kemudaratan terhadap dirinya boleh memilih untuk menjalankan proses pemindahan organ yang sudah rosak. Dalam hubungan ini, menghindar kerosakan mengatasi kemaslahatan untuk mengekalkan jasad orang yang sudah meninggal dunia, apatah lagi jasad itu akan hancur juga apabila dikebumikan. Dan kaedah fiqh yang terakhir adalah kesukaran membawa kemudahan. Pemindahan organ ialah ikhtiar yang diilhamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada manusia sebagai suatu kemudahan bagi mengatasi kesukaran yang dihadapi oleh pesakit-pesakit kegagalan organ peringkat akhir. Ini bertepatan dengan ayat Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 185 yang bermaksud Allah mengkehendaki kamu beroleh kemudahan dan Dia tidak mengkehendaki kamu menanggung kesukaran. Syarak memberi kelonggaran kepada orang yang berada dalam darurat dengan membenarkan perkara yang haram bagi menghilangkan kemudaratan yang menimpa dengan syarat tidak ada pilihan lain yang halal baginya. Dalam konteks ini, pilihan terakhir yang ada bagi menyelamatkan nyawa pesakit dengan kegagalan organ peringkat akhir ialah rawatan pemindahan organ. Ini bertepatan dengan ayat Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 173 yang bermaksud, maka sesiapa terpaksa kerana darurat sedang ia tidak mengingininya dan tidak pula ia melampaui batas, maka tidaklah ia berdosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Jika seseorang berada dalam kesukaran yang tidak mampu ditanggung sekiranya ia berterusan, maka perlu diberi kelonggaran kepadanya bagi menghilangkan kesukaran tersebut. Dalam konteks pendermaan organ, pesakit yang menghidap kegagalan organ peringkat akhir berhadapan dengan kematian. Pemindahan organ menjadi satu pilihan yang diberi kelonggaran syarak sebagai ikhtiar bagi menyelamatkan nyawa pesakit tersebut. Seterusnya adalah fatwa-fatwa di Malaysia. Okey, sebagai contoh saya mengambil fatwa di Negeri Selangor. Okey, fatwa di Negeri Selangor yang dikeluarkan pada tahun 2000 adalah antara fatwa yang komprehensif di Malaysia kerana ia menyentuh mengenai isu pemindahan organ secara umum dan isu mati otak yang merupakan prasyarat bagi pendermaan organ daripada penderma yang sudah meninggal dunia. Okey, fatwa Negeri Selangor menyatakan bahawa hukum memindahkan organ orang yang telah meninggal dunia adalah harus kerana ia dapat memberikan manfaat yang lebih luas kepada orang ramai. Yang kedua, hukum mendermakan organ orang Islam kepada orang bukan Islam adalah harus. Bagi penderma yang masih hidup dan sudah meninggal dunia, fatwa ini mestilah bersandarkan syarat-syarat berikut, antaranya kajian perubatan secara terperinci dan profesional mengenai kesan pemindahan organ terhadap penderma dan penerima organ. Tujuannya adalah untuk mengenal pasti kebaikan dan keburukan serta kebarangkalian kejayaan atau kegagalan pemindahan perlu dijalankan. Yang kedua, keadaan darurat bagi menyelamatkan nyawa pesakit terutama yang ada hubungan nasab dan keluarga. Dan yang ketiga, pemindahan itu mestilah dijamin berjaya. Okey, yang mengenai isu mati otak, Fatwa Negeri Selangor menegaskan bahawa penentuan mati otak perlu memenuhi syarat-syarat berikut. Antaranya, pemeriksaan perubatan mengenai berlakunya mati otak dijalankan secara profesional. Yang kedua, digalakkan mendapatkan persetujuan daripada ahli keluarga terdekat, contohnya suami, isteri, anak-anak, ibu atau bapa. Dan yang ketiga, perakuan mengenai berlakunya mati otak hendaklah dilakukan oleh sekurang-kurangnya 3 orang doktor profesional dan doktor Islam amatlah diutamakan. Baiklah, itu sahaja daripada saya selaku ahli panel yang pertama. Sekian, terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada moderator kita yang pertama. Sungguh ringkas dan padat isi yang disampaikan oleh beliau. Jadi dapat kita fahami di sini sebenarnya amalan derma organ ini adalah dibolehkan dalam Islam dan adalah harus seiring dengan tuntutan kepada nyawa manusia yang merupakan salah satu daripada maqasid syariah. Jadi sememangnya isu berkenaan dengan pemindahan organ ini tidak seharusnya berbangkit dan dibangkitkan oleh mana-mana pihak. Namun demikian, pasti ramai antara kita yang tertanya-tanya tentang
beberapa perkara yang mungkin juga lazim untuk dipersoalkan mengenai pemindahan organ ini dalam Islam. Soalan ini juga mungkin timbul daripada stigma atau faktor budaya serta pemikiran generasi kita yang telah disemari oleh orang dulu-dulu. Sebagai contoh dikatakan perbuatan pemindahan organ ini akan menyeksa mayat ataupun mencabuli kekuatan jenazah. Kita sememangnya tidak dapat menafikan bahawa faktor budaya menjadi penting untuk masyarakat menerima organ. Selain itu, konflik yang timbul daripada bolehkah penderma dan penerima dengan orang bukan Islam dan orang Islam ataupun sebaliknya, dan adakah penderma organ melanggar amanah yang diberikan kepadanya supaya memelihara maruah dan kehormatan jasadnya apabila menderma organ. Jadi mohon ahli panel 2 untuk memberi pencerahan berkenaan dengan perkara ini. Silakan. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada moderator saudari Nisrina. Pertamanya, terima kasih kerana menjemput saya bagi berkongsi maklumat berkaitan forum kita pada hari ini. Jadinya saya akan berbalik pada soalan moderator tadi. Adakah pemindahan organ sama dengan perbuatan menyeksa mayat? Saya akan mulakan dengan dalam sebuah hadis sahih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Saya akan bacakan terjemahan dia daripada Aisyah radhiyallahu anhu bahawa beliau mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya perbuatan mematahkan tulang si mati samalah seperti mematahkan tulangnya semasa ia hidup. Pada asasnya, hadis ini melarang dilakukan penghinaan ke atas orang yang sudah meninggal dunia. Islam amat menitik beratkan soal memberi penghormatan kepada orang yang sudah meninggal dunia, baik orang Islam maupun orang bukan Islam. Perbuatan memecahkan atau mematahkan tulang si mati yang sering dikaitkan dengan menyeksa mayat seperti yang dinyatakan dalam hadis ini adalah merujuk kepada perbuatan yang tidak bermanfaat. Hadis ini tidak lupa juga hadis ini dipetik oleh hadis sahih oleh Al-Albani dalam Idwa Al-Ghalil jilid 42 Beirut Mu'assah Al-Risalah halaman 431. Okey, bagaimanapun pemindahan dan pendermaan organ bukan dilakukan kerana niat jahat atau dengan tujuan yang tak bermanfaat. Sebaliknya, pemindahan dan pendermaan organ dilakukan sebagai pilihan terakhir bagi menyelamatkan salah satu daripada maqasidah al-syariah atau objektif syariah. Larangan yang dinyatakan menerusi hadis ini terbatal apabila wujud keperluan yang lebih utama yang mengatasi larangan tersebut iaitu untuk menyelamatkan nyawa manusia. Niat di sebalik pendermaan organ adalah murni dan baik. Pemindahan organ dilakukan hanya apabila tiada alternatif lain bagi menyelamatkan nyawa pesakit. Dalam hal ini, firman Allah Subhanahu Wa Taala berikut terpakai. Surah Al-Baqarah ayat 173. Saya akan bacakan terjemahan dia. Maka sesiapa terpaksa kerana darurat sedang ia tidak mengingininya dan tidak pula ia melampaui batas, maka tidaklah itu berdosa. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Okey. Proses pemindahan organ ini juga dilakukan dengan penuh cermat, teliti dan penuh penghormatan terhadap tubuh penderma yang sudah meninggal dunia sama seperti penderma yang masih hidup. Malah, proses pemindahan organ ini juga dijalankan dengan secepat mungkin bagi membolehkan urusan pengebumian jenazah tidak tergendala. Okay, saya akan menjawab soalan yang kedua. Adakah penderma organ melanggar hak dan amanah yang diberikan kepadanya supaya memelihara maruah dan kehormatan jasadnya apabila dia mendermakan organ? Okey. Soalannya, okey. Menjawab kepada soalan tadi,
Manusia adalah sebaik-baik dan semulia-mulia ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini seperti yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala menerusi ayat Al-Quran yang berikut. Surah Al-Isra ayat 70. Terjemahannya, dan sesungguhnya kami telah memuliakan anak Adam dan kami telah beri mereka menggunakan berbagai-bagai kenderaan di darat dan di laut. Dan kami telah memberikan rezeki kepada mereka dari benda-benda yang baik serta kami telah lebihkan mereka dengan selebih-lebihnya atas banyak makhluk-makhluk lain yang kami ciptakan. Ayat ini menjelaskan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala memuliakan manusia dengan ciptaan yang sebaik-baiknya, termasuklah tubuh badan manusia. Sebagai umat Islam, kita percaya bahawa tubuh badan yang dianugerahkan oleh Allah ini bermakna dan perlu dijaga dan diberikan haknya yang baik semasa hidup maupun selepas meninggal dunia. Hak semasa hidup adalah seperti menjaga kesihatan fizikal, memelihara tubuh badan daripada kecederaan dan disengajakan dan sebagainya. Hak selepas meninggal dunia ialah dimandikan, dikafankan dan disolatkan dan dikebumikan. Perbuatan menderma organ baik semasa hidup maupun selepas meninggal dunia sama sekali tidak bermaksud seseorang itu melanggar hak dan amanah tubuh badannya, kerana penderma bukan dengan sengaja mencacatkan atau merosakkan anggotanya. Sebaliknya, perbuatan menderma organ dilakukan dengan niat yang baik bagi menyelamatkan nyawa orang lain. Dalam kata lain, perbuatan menderma organ memberi peluang kepada orang lain untuk meneruskan kehidupannya di samping menunaikan hak dan amanahnya terhadap tubuh badannya. Berkaitan dengan perkara ini, Dr. Yusuf Qaradawi menyatakan bahawa perbuatan mengambil anggota daripada jenazah tidak menafikan kehormatan jenazah itu. Jika kita percaya bahawa tubuh badan ini milik Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita tidak seharusnya kedekut untuk mendermakan organ kita kepada orang lain. Tambahan pula, nyawa yang hendak diselamatkan itu juga milik Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk soalan yang ketiga, bolehkah orang Islam menerima organ orang bukan Islam? Saya akan menjawab untuk soalan ini. Tiada larangan dalam syarak bagi memindahkan organ orang Islam, organ orang bukan Islam kepada orang Islam. Ini kerana organ manusia tidak bersifat Islam atau kufur. Sebaliknya, organ ialah alat yang digunakan oleh manusia bagi melaksanakan tuntutan akidah dan manhajnya untuk hidup. Apabila organ dipindahkan daripada orang bukan Islam kepada orang Islam, maka organ tersebut menjadi sebahagian tubuh badan orang lain, orang Islam yang digunakan bagi tujuan menunaikan tanggungjawabnya seperti yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Malah, Dr. Yusuf Al-Qaradawi menghukumkan bahawa anggota tubuh badan oleh orang bukan Islam adalah Islam. Ini kerana menurut beliau, perkara yang dimaksudkan Islam dan kufur seseorang itu bukanlah anggota zahir. Anggota zahir orang yang dipindahkan, tetapi roh manusia itu. Maka, tiada halangan syarak untuk orang Islam mengambil manfaat daripada organ orang bukan Islam yang didermakan. Okey, itu saja soalan yang saya telah jawab. Baiklah, terima kasih saya ucapkan kepada ahli panel kita yang kedua atas pencerahan yang amat jelas sebentar tadi. Jadi dapat saya simpulkan di sini, menerima organ adalah perbuatan yang sangat mulia. Masyarakat kita seharusnya membebaskan minda daripada dibelenggu dan dicengkam oleh kebimbangan menerima organ. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah meletakkan pengorbanan jiwa raga pada peringkat yang tertinggi sekali daripada 10 jenis pengorbanan yang beliau sebutkan dalam Madarij Al-Salikin.
Penderma organ boleh dikategorikan di bawah pengorbanan jiwa raga seperti yang dinyatakan oleh Ibn Qayyim al-Jauziyah ini. Ini kerana penderma organ sanggup menderma organnya kepada pesakit yang memerlukan dengan syarat yang ditetapkan. Menyelamatkan nyawa manusia ialah salah satu daripada tumpuan penjagaan syarak dalam Islam. Marilah kita sama-sama mendaftarkan diri sebagai pengikrar penderma organ agar umat Islam mendapat manfaat daripadanya. Terima kasih saya ucapkan kepada kedua-dua ahli panel kita pada hari ini kerana sudi memberi pencerahan dan penerangan berkenaan dengan derma organ. Moga apa yang kita dapat pada hari ini tak sekadar masuk telinga kanan dan keluar telinga kiri. Nampaknya masa amat mencemburui kita. Jadi sampai sini sahaja forum kita untuk hari ini. Anda ada tersilap kata, terkasar bahasa, harap diampunkan. Sesungguhnya yang baik itu datang daripada Allah dan yang kurang itu datang daripada kekhilafan kami sendiri. Saya akhiri forum kita pada hari ini dengan lafaz mulia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.